Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu nak sambung kembali siri matematik tahun 6. Bagi tajuk ruang, lukis dan kenali poligon. Okey, melalui buku teks muka surat 133 ni. Muka surat 133. Okey. Kemudian cikgu nak ambil perkaitan sikit sebab dalam buku matematik tahun 4 ada juga tajuk ni dan dia agak mudah untuk difahami. Jadi cikgu ambil kesempatan ambil kaitan ni nak bagi 6 gigih faham. Apa maksud ruang? Okey, pertama sekali, ruang dia ada kaitan dengan sudut dan ada kaitan dengan poligon. Okey, 3 perkataan ni, ruang, sudut, poligon ni ada perkaitan. Okey, nanti lebih lanjut nanti ada lagi macam mana nak kira perimeter. Okey. Yang ni kita kena basic dulu. Apa dia sudut? Sudut pada bucu segi 4. Okey, dia bagi contoh segi 4. Ni segi 4, sudut tegak. Okey, nanti kita kenal apa dia sudut tegak. Ada ruang antara dua garisan yang bertemu. Ada ruang. Ni ruang. Dalam ni kita panggil ruang. Okey, contoh macam kelas kamu lah. Macam rumah kamu, ruang tamu di rumah kamu berbentuk 4 segi 4. Okey, dalam tu adalah ruang. Okey, yang bertemu, garis yang bertemu dengan garis ini, dengan garis panjang dan juga garis lebar ni, bila dia bertemu dia akan menghasilkan sudut. Okey, ni dipanggil sudut tegak. Okey, nanti cikgu cerita apa sudut tegak. Itu ialah sudut. Sudut itu dinamakan sudut tegak. Okey, segi 4 sama, ada 4 sudut tegak. 1, 2, 3, 4 sudut tegak. Ada 4 bucu. Bucu yang tajam ni, bucu kita tahu bila sebut bucu dia tajam. Kemudian ada 4 sudut. This is bucu, this is sudut. Okey. Kemudian yang kedua ni, kalau tengok buku teks tahun 4 ni buku teks yang baru, saya makan yang baru. Adik-adik kamu tahun 4 adalah ni. Okey, dia beri tunjuk sini, selain segi 4 ni ada segi 3. Segi 3 pun dikira dalam ni ruang. Okey, yang ni dia namakan segi 3 sama sisi. Sebab apa sama sisi? Okey, 1, 2 kotak, 1, 2 kotak, 1, 2 kotak. Okey, kalau kita lukis dalam grid segi 3 ni, okey, contohnya kamu tengok ya. Kamu tengok cikgu try lukis segi 3 sama sisi. Sama sisi maksudnya sisi 3 ketiga sisi tu sama. Ketiga sisi tu sama. Okey. Kalau contoh ni dia ambil 3 kan. Okey, cikgu bagi beza sikit, cikgu ambil 3 kotak. 3 kotak. Okey, sini pun 1, 2, 3. Okey, 3 kotak. Yang ni pun 3 kotak. Okey. Dengan pembaris saja, dengan kertas grid macam ni. Kertas grid ni panggil kertas grid 3. Okey, segi 3 sama sisi. Sisi yang ni sama dengan sisi ni, sama dengan sisi ni. Sama juga contoh dalam buku teks ni. Sisinya sama. Okey, daripada segi 3 sama sisi ni, yang hujung ni kita panggil sudut. Okey, sudut ni nilai dia nanti cikgu tunjuk dalam tahun 6. Dia sama. Sudut dia, nilai sudut ni boleh diukur. Sama. Okey, kita kenal dulu yang ni, nanti cikgu tunjuk. Okey, kemudian ni segi 3 sama sisi. Segi 3 ni ada 3 jenis. Segi 3 sama sisi, segi 3 sama kaki. Okey, segi 3 sama kaki lain pula. Okey, cikgu nak lukis segi 3 sama kaki atas grid segi 4. Okey, kita gunakan buku kotak sahaja. Gunakan buku kotak. Okey, kita tiru balik segi 3 sama kaki ni. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Kemudian dia ke atas ni 1, 2, 3, 4, 5.
Tu 4, 5. Okey, tengok sini. Tengok cikgu buat. Okey, ni 4 kotak. 1, 2, 3, 4 kotak. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5 yang tengah ni. Okey, kita tanda sini. Okey, kita cantumkan. Okey. Sini. Okey, kamu nampak kan? Tapak dia ni tak sama panjang dengan kaki dia. Okey, kita panggil kaki. Yang ni jarak dia dari sini ke sini dengan sini ke sini. Kaki dia. Kangkang dia ni. Kaki dia sama. Okey. Bila kaki dia sama, sudut yang ni dengan sudut yang ni nilai dia sama. Kaki dia. Sebab tu dia panggil segitiga sama kaki. Yang ni segitiga sama kaki. Lain lah. Segitiga sama sisi dengan segitiga sama kaki. Okey, kita panggil di sini dia panggil sudut yang ni sama. Cikgu kata tadi yang sudut yang ni sama dengan yang ni. Kita panggil sudut tirus. Dia ada lagi kita nak ukur pakai apa. Yang ni sudut tegak. Simbol dia tegak macam ni. Kita tahu kalau duduk di segi 4 ni dia sudut tegak. Apa pun segi 4 sama ataupun segi 4 tepat, ni segi 4 sama. Segi 4 tepat, sudut tepinya adalah sudut tegak. Okey, kita pindah pergi buku teks tahun 6. Kita baca sini. Kena baca baru kita faham. Okey, lihat objek-objek di sekeliling kita pelbagai bentuk dan permukaan segitiga. Okey, ada kaitan dengan rumah dengan bentuk ni. Segitiga ialah poligon yang ada 3 sisi, 3 bucu dan 3 sudut. Okey, segitiga ni adalah sejenis poligon. Poligon banyak jenis. Nanti kamu akan belajar. Okey. Tandakan titik P, ukur 8 unit ke kanan dan tandakan titik Q, sambungkan titik. Okey, ni dia lukis di kertas grid 3. Okey, kita try buat 8 unit. Okey, 8 unit. Okey, cek set dia bilang. Dia dapat 8 unit. Maksudnya 8 kotak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Dapat 8 lah. Dapat. Okey, cikgu lukis tak nampak tadi. 8 unit. Okey, tiru balik yang dalam buku teks. Cikgu tiru balik yang dalam buku teks. 8 unit P ke Q. Okey, P, Q. Okey. Kemudian yang kedua, tandakan titik tengah. Titik tengah dia 1, 2, 3, 4. Sini. Ni titik tengah. Okey, titik tengah. Kemudian naik ke atas. Okey. Naik ke atas ni mestilah okey, tanda. Tanda putus-putus macam tu. Okey. Apa dia panggil? Garisan serenjang. Ini namanya garisan serenjang dari titik tengah PQ. Okey, yang langkah seterusnya ukur. Okey, sekejap. Tak nampak. Ukur 8 unit dari P dan dari Q. P ni PQ. P, tandakan titik persilangan R. Okey, garis tadi kita nak cari R. Okey, tengok R di mana. Okey, sini, dari sini P ke Q 8 unit. Dari sini ke sini mesti 8 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik persilangan dia dekat sini. Inilah R. Okey. Menghasilkan, kalau kita sambung ni, dia menghasilkan segitiga sama sisi. Sebab tapak dia 8, sini pun 8,
Sini 8, sini 8, sini 8. Maka dia segitiga sama sisi. Tengah ni kita panggil garis serenjang. Okey, satu perkataan kamu kena ingat ni, garis serenjang. Okey, kemudian letakkan titik tengah protractor pada titik P. Kemudian ukur sudut P dan labelkan nilai sudut P. Okey, kemudian bila dah lukis macam ni, dekat buku kamu ni, letakkan titik tengah protractor pada titik P. Okey, inilah gunanya protractor ni, pembaris protractor yang semi D ni. Okey, letakkan titik tengah protractor pada sudut P. Okey, titik tengah ni maksud ni. Ni titik tengah. Titik tengah protractor sini. Ni. Ni maksud titik tengah, bukan bawah ni. Titik tengah ni. Okey, kita nak mengukur sudut. Sudut sifar dia ada dua ni. Kalau dari belah sini, kamu nampak ni sifar sehingga 90, 180. Kemudian yang belah sini pula sifar 90, 180. Okey. Letakkan titik tengah. Ni macam ni. Tu. Titik tengahnya berada di sini. Okey, kita tengok garis ni, kita berpandukan pada garis ni. Ni sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, sudutnya berada di 60 darjah. This is 60 darjah. Okey, ini cara mengukur sudut. Sudut ni nilainya 60 darjah. Okey, mari kita ukur yang ni pula. Sama juga ni Dan labelkan nilai sudut P. Ulang untuk titik Q dan R. Okey, kita buat di Q pula. Letakkan titik tengah protractor ni di sini. Okey. 10, 20, ni 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, sini kan 60. So sudut ini pun 60 darjah. Okey. Macam mana nak ukur P? Kena bijak ni macam ni. Okey, macam tu. Ni titik tengah dia. Okey, kita nak ukur dari mana? Dari sini ke dari sini? Dari sini lah. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nampak ni? Dia berada di sini, 60. Okey, maknanya sudut ini ialah 60 darjah. Okey, segitiga sama kaki kalau kita lukis dalam bentuk besar macam mana sekalipun, sudutnya tetap akan menghasilkan 60 darjah setiap sudut. Okey, setiap sudut. Sini 60, sini 60 dan sini 60. Okey. Kita tengok muka surat 134. Buku teks kamu ni masih bercerita tentang segitiga. Okey, projek yang cikgu suruh buat ni. Okey, kalau kamu betul-betul ikut buku teks ni, kamu boleh faham. Tapi kebanyakan dari kamu nak lukis terus tanpa tengok buku teks, tanpa baca buku teks. Tu sebab kamu tak faham. A, tandakan 3 titik. Ikutnya kalau tak ada protractor pun boleh dah nak lukis. Protractor hanya untuk ukur sudut. Okey. Kamu bagi alasan tak mau lukis, tak ada protractor. Okey, tak mau lukis dulu. Okey, caranya ni. 3 segitiga. Okey, segitiga kan cikgu kata ada banyak jenis. Okey, contoh yang ada dalam buku teks kamu, ini ialah segitiga bersudut tegak. Segitiga sudut tegak. Mana tegaknya? Tegaknya di sini. Okey, kalau ukur sini, cara ukur protractor 50. Sini 40. Okey, kamu dah lukis, cikgu nak jimat masa. Cikgu terangkan saja yang sini. Nak mau dah lukis. Okey, nak terangkan apa yang dah kamu buat. Langkah dia macam ni. Tanda titik dulu. Bilang dia punya kotak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tak tengok lah yang ni. Kamu kira nak lukis tu yang salah. Cikgu komen banyak salah kotak lah apalah. Okey, kalau ukur dengan protractor. Okey, kalau ukur yang ni pun, ukur yang dalam buku teks pun, kita dah dapat ni. Okey, caranya macam tu. Yang betul tak 50? Nampak? 50. 50 darjah sudut ni. Okey, kalau ukur yang ni. Okey, tak apa nak ni. Patutnya kena lukis lah.
Okey, nak tahu titik tengah dia. Okey, nampak situ 40 darjah. Okey, 50, 90, 40 darjah bagi segitiga bersudut tegak. Ini segitiga bersudut tegak. Yang ni segitiga sama kaki. Okey, sama juga. Bila ni? 1, 2, 3, 4, 5 kotak. 5 kotak dari hujung sini ke hujung sini. Kemudian garis serenjang. Tu sebab tadi cikgu terang garis serenjang. Cara nak mencari garis serenjang. Tapi kamu ikut dan je, ikut kotak kamu, macam-macam bentuk cikgu tengok. Okey. Bila kita ukur sudut ni, tak payah kamu ambil protektor, kamu ukur. Siapa yang ada protektor tu ukur tengok. Cara nak letak pun kena betul letak macam tu. Okey. Nampak? Dia akan menghasilkan 50 lebih sikit tu, nampak? 50, 52 darjah. Sini 64 darjah, sini 64 darjah. Tapi kotaknya mesti sama. Mesti sama bilangan dengan ni. Okey. Kemudian ni segitiga. Segitiga dia punya sisi dia segitiga tak sama sisi lah kita panggil. Segitiga tak sama sisi. Cikgu rasa dalam buku tahun 4 ada tajuk ni. Dalam tajuk ruang ni ada dia cerita lagi satu segitiga. Segitiga muka surat 200. Okey, apa adik-adik tahun 4 kamu cuba tengok buku depa. Ni. Jenis-jenis segitiga. Segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Segitiga tak sama kaki. Kaki tak sama. Inilah kaedahnya, ni lah. Inilah segitiga tak sama kaki. Okey, kamu tengok dia langkah. Kalau kamu perhati betul-betul, sini ke sini ni 2 kotak. Dari sini ke sini. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, tanda titik dulu baru kamu ukur sudut. Akan dapat sini 100 darjah, sini 42 darjah, sini 38 darjah. Okey, cuba kamu ukur dengan protektor betul-betul di segitiga yang dah kamu lukis dalam buku kotak yang cikgu minta tu. Okey, cas minda. Segitiga ada 3 sisi yang lurus, 3 bucu dan juga 3 sudut. Okey, boleh macam-macam lagi. Segitiga tak sama kaki ni boleh buat macam-macam ni. Tengok. Okay, contoh yang dia bagi. Jumlahkan nilai sudut setiap segitiga ini dan bandingkan. Okey, cikgu bagi tahu kamu terus. Apa pun segitiga, bila dijumlahkan sudutnya, macam contoh segitiga sudut tegak, 50 tambah 90 tambah 40. Okey, kita try kira tengok. 50, 90, 40, 14, 15, 16, 17, 18, 180 darjah. Okey, cuba kira yang ni pula. 52, 64, 64, 52, 64, 64, 8, 9, 10, 5, 6, 6 dengan 6, 12 dengan 6, 18. Kesimpulannya, sudut pedalaman di dalam segitiga ni bila ditambahkan dia menghasilkan 180 darjah. 180 darjah. Okey, tu saja cikgu nak cerita bab segitiga. Nanti cikgu akan sambung pula video yang kedua tentang segi empat. Tentang segi empat. Okey, hari Selasa ni cikgu bagi video tu. Video yang ni cikgu akan forward hari ni. Kamu boleh study, buat berkaitan dengan yang kamu dah buat dalam projek cikgu bagi tu. Okey, cari lagi video-video dalam channel Cikgu Rosma. Okey, sokong channel cikgu dengan like, share dan juga subscribe. Okey, sekian, terima kasih.